Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir menonton Hey Shadows Channel. Aku mengucapkan ribuan terima kasih dan harap korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, dan kepada korang yang masih baru lagi di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan kisah-kisah seram, misteri dan kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. So, pada malam ini aku akan berkongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh Daniel, di mana dia baru pulang ke Malaysia selepas 10 tahun menetap di Scotland bersama kedua ibu bapanya. So, Daniel ni seorang kaki paranormal, cuba mendapatkan beberapa kisah berkenaan dengan kampung neneknya. Namun perkara yang tidak disangkakan berlaku kepada Daniel. So, tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan kisah seram pada malam ini. Let's go! Alright guys, so kisah kita bermula di mana Daniel bersama keluarganya terpaksa berpindah ke Scotland. Sebab apa? Ayah dia mempunyai satu bisnes dekat sana yang membuat mereka menetap dekat sana hampir 10 tahun weh. Untuk pastikan semua keperluan bisnes mencukupi, baru Daniel dan keluarganya boleh balik ke Malaysia. So Daniel ni pada awalnya fikir mungkin setahun dua macam tu lah. Namun tak sangka weh, sampai 10 tahun dekat sana. So, bila Daniel dapat berita dari ayahnya yang mereka boleh pulang ke Malaysia, alangkah bahagianya lah si Daniel ni. And disebabkan diorang dah lama dekat Scotland, so rumah kedua ibu bapanya tak dijaga dengan rapi, penuh dengan habuk lah. Dan juga bukan dalam orang kata keadaan untuk tinggal lah dalam rumah tu. Senang cerita macam tu lah, right? So, sementara ayah si Daniel ni baik pulihkan rumah tersebut, so mereka kenalah cari tempat lain untuk tinggal buat sementara waktu. Dan bila nenek Daniel dapat tahu pasal benda ni, nenek Daniel pun tawarlah dekat keluarga si Daniel ni untuk tinggal dekat rumah nenek Daniel sampailah semua hal-hal renovate rumah, kebersihkan rumah semua tu selesai. So lepas dipersetujui oleh kedua ibu bapa Daniel, so mereka pun lepas dah sampai ke Malaysia, everything all, terus berpindah ke rumah nenek si Daniel ni. So rumah nenek Daniel ni dia dekat Batu 12. Batu 12 tak silap aku lah. Dia dekat Gombak lah, okay? Dia dekat Gombak, Batu 12 Gombak, right? Berdekatan dengan Hospital Gombak. So dekat area situ kebanyakannya adalah perkampungan orang asli. So yang bagusnya Daniel dan keluarganya, walaupun dah menetap dekat Scotland selama 10 tahun, diorang tak kisah stay dekat area-area perkampungan. Yelah, kadang ada yang mereka-mereka yang dah stay dekat luar negara semua kan, bila balik berlagak macam hari. Nasib baik keluarga si Daniel ni, diorang bukan macam tu. Diorang tak kisah kan, rumah kampung ke apa, syarat ada tempat tinggal. Sampailah rumah keluarga si Daniel ni siap untuk pindah masuk. Alright. So Daniel ni bila pindah ke rumah nenek dia ni excited dengan kawasan perkampungan. Yalah, dengan berhutan lah. And then bila tiba malam, bunyi semula jadi dari hutan-hutan memberi Daniel satu ketenangan berbanding di Scotland. Dan juga je satu perkongsian, si Daniel ni kaki paranormal. Dia suka pergi tempat-tempat yang kononnya berhantu untuk buat liputan. Liputan weh. So dekat Scotland, dia dengan rakan-rakan Mak Saleh dia lah dekat sana. Sukalah buat video-video yang berkenaan dengan paranormal ni. Pergi ke bangunan-bangunan kosong lah, apa semua benda. Tapi si Daniel ni, dia seorang yang skeptikal. Jenis yang suka meragui lah statement-statement orang yang kata, oh tempat ni ada hantu lah, ada jembalang lah, ada apa semua. Sebab Daniel ni, dia tak percaya dengan hantu, dengan semua benda-benda ni lah. Sebab bagi dia, semua yang berkaitan dengan cerita-cerita hantu lah, apa semua, bagi dia adalah perkara yang tahyul. And bagi si Daniel ni, semua pasal kisah-kisah hantu ni semua adalah satu kisah yang diceritakan, dibuat sekadar untuk menghibur, dan manusia ni akan sentiasa takut dengan apa yang mereka tak diketahui. Lebih kurang macam itulah si Daniel punya pemikiran. Namun walaupun mengarut, bagi Daniel adalah sesuatu yang menguntungkan untuk dia. Sebab apa?
dia tak percaya dengan benda-benda ni. So bila dia buat konten pasal benda-benda paranormal, benda-benda berhantu, so bagi dia mudah lah dia nak buat benda-benda tu semua. And then bila dia dapat video angle-angle tertentu ke apa kan, bila orang tengok video tu, orang akan tertarik yelah bagi orang, seram ni tempat ni. Tapi bagi dia benda tu small matter lah. Lebih kurang macam tu lah kan. So sepanjang Daniel di rumah nenek dia, bermacam-macam research yang dilakukan untuk cari tempat-tempat yang seram, jalan seram dan macam-macam lagi lah. So bila mana ada tempat-tempat yang menarik, yang ada kaitan dengan hantu-hantu ni, dia akan pergi seorang-seorang dengan kamera dia dan dia akan lepak dekat area situ sambil merakam dengan harapan dia akan jumpa sesuatu. So walaupun si Daniel ni skeptical ke apa, so dia mestilah berharap yang ada something special akan berlakon yang akan membuat konten dia lagi menyeramkan. Namun Daniel tahu setiap kali benda yang sama akan berlaku, sama ada barang akan bergerak, kamera tiba-tiba jatuh, adalah beberapa benda yang standard bagi dia, sampai membuat dia kadang seru benda tu sebab kata boring kan, asyik benda-benda tu je. So dia berharap tiba-tiba kokot ada jembalang yang muncul depan kamera ke apa kan. Member dah mencabar amat. Selalunya Daniel akan rasa kecewa dengan konten dia sebab tak ada impact yang besar bagi dia. Namun bila dia tengok bilangan orang yang tengok konten dia, sampai ada yang komen kata nampak hantu lah apa, so bagi Daniel ini semua poyo saja nak perhatian, kata si Daniel ni. So Daniel sebab dah terlalu banyak try nak cari research lah pasal nak cari benda-benda paranormal, benda-benda berhantu ni semua, dia sampai tahap dia tanyalah nenek dia, sebab dah tak tahu nak cari konten apa dah kan. So Daniel tanya nenek dia, opah, ada tak kawasan dekat sini, kawasan Gombak ni, ada kisah-kisah seram ke apa ke kan? Asyik cerita hantu yang sama je Daniel buat. Boring lah. Lalu nenek Daniel pun tanya, kisah apa yang kau nak Danny boy? Boy, Danny boy, Mak Saleh lah kan kata kononnya. So lalu nenek si Daniel pun cakap, Danny, jangan duk cari benda-benda yang tak cari kita, sakit kita nanti. So Daniel pun macam, alah opah, apa opah cakap ni? Aduh, benda ni semua tak wujud lah, kita je lebih. Hantu tak ada, kata ada kan. Lepas tu start lah reka cerita macam ni lah, macam tu lah kan. Lalu nenek si Daniel pun cakap, hey Danny, jangan terlalu yakin. Kat bumi ni ada bermacam-macam makhluk Allah yang wujud. Ada yang kita nampak dan ada yang kita tak nampak. Takkan kamu tak tahu cerita-cerita pasal jin ni semua, Daniel? So Daniel pun jawab, jin? Apa tu? Jini? Yang kalau kita gosok lampu ajaib tu akan keluar makhluk tu? Power lah opah, nanti dia boleh tunaikan Daniel 3 hajat. Lalu nenek Daniel pun menggelengkan kepala, rosak betul budak ni. Itulah duduk lama sangat kat Scotland, satu apa pun tak tahu. So sedang rancak Daniel dengan neneknya bersembang, tiba-tiba kelihatan kedua ibu bapa Daniel baru pulang. Ayah Daniel pun cakap, amboi rancak korang berdua sembang. Sembang apa tu? Lalu Daniel pun cakap, tak, sembang pasal ni, pasal jin dengan opah. So Daniel pun bagi tahulah ayah dia apa yang diorang sedang borak semua benda tu kan. So nenek Daniel pun tanyalah si Daniel, Roy, kau tak didik ke anak kau pasal kewujudan jin ni kan? So ayah si Daniel pun cakap, alamak, itu semua ilmu sia-sia lah mak. Apa dia dapat kalau dia dapat tahu pasal jin semua? Bukan ada apa-apa manfaat pun, kata ayah si Daniel. Lalu nenek Daniel pun cakap, tak ada manfaat kau kata? Ni kau tahu tak anak kau suka cari hantu, buat video pasal hantu semua? Ayah si Daniel pun cakap, ya mak, tahu kita orang yang benarkan, plus dia suka, hobi dia. Sekurang-kurangnya adalah dia buat sesuatu dari melepak, tak ada manfaat buat apa. Dah lama Roy dengan Jelina, iaitu ibu Daniel, nak bersihkan diri semua satu hari kat luar ni kan. Lalu kedua ibu bapa Daniel pun masuklah ke bilik mereka. So nenek si Daniel pun cakap, ni kau nak tahu pasal hantu kan? Nenek cerita sikit, tapi dengan syarat kau boleh dengar je, jangan sesekali kau jejak kaki kat tempat tu. Banyak benda pelik berlaku, kata nenek si Daniel ni. So Daniel pun excited lah dengan apa yang bakal opah dia cerita dekat si Daniel ni. Lalu nenek si Daniel pun ceritalah pasal jalan Gombak lama, di mana satu masa dahulu jalan ini selalu digunakan orang untuk ke Pahang. Salah satu tempatnya Genting Sempah lah. Selepas siapnya highway yang karak highway tu, jalan nama Gombak ni pun jarang digunakan. Yelah, plus jalan yang kat Gombak ni sempit, berlubang, sebab tu ramai tak nak lalu situ.
Bila dah lama tak lalu, bermacam-macam benda lah orang buat kat situ kan. Ada satu cerita di mana pernah terjadi tempat pembuangan mayat. Kemudian bermacam-macam gangguan misteri. Aku tak terkejut lah, kawasan situ memang confirm akan ada dengan berhutan lah apalah. Siap ada yang kata ada penampakan dan macam-macam lagi lah. So lepas nenek si Daniel ni selesai menceritakan kisah pasal jalan nama Gombak, Daniel lagi teruja lah nak pergi jalan tu. Namun nenek Daniel berpesan, jangan Danny boy, kamu jangan terfikir untuk pergi ke jalan tu. Apa-apa jadi kan, naya aku kerjakan mak pak kamu. Tiba-tiba mak bapak Daniel yang kena. Bukan Daniel, padahal Daniel yang nak pergi. So Daniel pun hanya mengangguk. Kononnya fahamlah apa yang nenek dia cakap. Namun di sebalik angguk tersebut, sembunyinya rancangan untuk Daniel pergi ke jalan tersebut. Malam pun tiba. Selepas selesainya makan malam, Daniel pun bagi tahulah kedua ibu bapanya dan neneknya yang dia nak keluar sekejap. Nenek dia terus tanya, kau nak ke mana memalam ni? Lalu ayah si Daniel pun cakap, mak biarlah dia dah besar dah, pandai-pandai lah dia jaga diri. Nenek Daniel pun hanya mendiamkan diri. Lalu Daniel pun keluar daripada rumah, masuk kereta, start enjin dan pandu keluar daripada rumah tersebut. Namun si Daniel ni pandai. Dia ambil jalan menghala ke KL sebab dia tahu kemungkinan nenek dia akan mengintai dari tingkap untuk tahu sama ada Daniel ni pergi ke jalan lama Gombak tu ataupun pergi ke tempat lain. So dengan Daniel pergi ke arah KL, so nampaklah macam okay, Daniel tak pergi tempat yang disebutkan oleh neneknya. So lepas Daniel dah keluar semua tu, so dia bawa lah kereta tu ke hadapan beberapa meter macam tu, dan dia berhenti tepi. Dia lepak dalam kereta sekejap, dan dia buat U-turn menghala ke arah jalan Gombak lama. Daniel berasa seronok terhenjut-henjut dalam kereta kan. Lepas lalu rumah neneknya, beberapa meter di hadapan, kelihatan suasana berubah menjadi lain sedikit. So walaupun still ada lah beberapa kedai dan rumah, tapi nampak macam suram sikit. Tengah si Daniel drive dekat kawasan tersebut, tiba-tiba ternampak seorang makcik yang berjalan di bahu jalan. Berjalan sorang-sorang lah, alright. Namun Daniel fikir, ni kok makcik dekat yang stay dekat area kawasan situ kot. So malas nak fikir. Sambil Daniel bawa kereta, dan Daniel macam terfikir pula, jap, baju yang makcik tadi tu pakai nampak macam pernah nampak lah, senang cerita kan. Macam pernah nampak baju yang makcik tu pakai. So si Daniel pun fikir lah, fikir pasal baju je pun. So last Daniel pun abaikan benda tu. Dalam otak dia fikir, aku ada kerja yang harus dilakukan. So Daniel pun rakamlah perjalanan sepanjang jalan tersebut. Satu kamera menghala jalan dan satu lagi menghala ke arah dia. So senang cerita, satu kamera cakap menghala jalan, satu kamera lagi macam ke depan dia lah. So sambil dia ibarat macam buat vlog lah macam tu, alright. So sambil dia memandu, dia pun menceritakan serba sedikit pasal jalan tu. So dalam 15 minit memandu dan tu, keadaan sekelilingnya makin gelap. Jalan mula berliku dan sempit. Hutan sekelilingnya. So Daniel pun seronok dalam kereta kan sambil rekod. Dan tanpa dia sedar, Daniel tekan emergency brake. Sebab apa? Dia nampak ada satu makcik yang berada di tengah jalan. So macam apa yang aku ceritakan pada awal tadi, Daniel ni jenis tak percaya pada hantu. So Daniel pun keluar daripada kereta. Dia panggil lah makcik tu, Cik, buat apa tengah-tengah jalan ni? Kat tempat gelap ni, bahayalah. Namun panggilan Daniel tak dilayan. So Daniel cuba lagi sekali, pun sama juga tak layan. Dan Daniel berdiri dekat tepi kereta. Dia fikir, takkan makcik ni tak dengar apa aku cakap. Dan lepas tu dia tengok baju tu balik tau. Dan dia teringat makcik yang dia awal tadi nampak dekat time awal-awal perjalanan dia. Dan baru dia teringat, jap, baju makcik ni, lah, Opa, jerit si Daniel. Terus wanita tersebut pandang ke arah Daniel. Lalu Daniel pun mendekati. Lah, Opa ke? Buat apa kat sini memalam ni? Bila masa lah Opa keluar rumah? Tak tahu pula ada kat sini. Lalu nenek si Daniel pun menjawab sambil menangis. Aku keluar sebab kedua ibu bapa kau, mereka halau aku daripada rumah. Kata aku suka masuk campur urusan kau. Diorang halau aku, Daniel. So Daniel pun cakap, tadi elok je Opa sembang-sembang, siap gelak-gelak semua.
Bila masa pula gaduh? Opah pun membalas, kau selalu keluar, mana kau tahu? Bila kau keluar, tu bapak kau tu akan marah aku. Mak kau pula tiba-tiba akan choke slam aku. Sudah choke slam pula. So bermacam-macam benda nenek Daniel ni cerita tau. And ada satu tahap nenek si Daniel cakap, aku terseksa dalam rumah tu, macam neraka buat aku. Aku jemput korang datang tinggal kat rumah aku, macam ni layanan aku dapat. So Daniel pun cakap, mana ada opah. Tadi kan opah pun makan lepak dengan kita orang dekat meja makan, semua elok je dengan kita orang. Lalu nenek Daniel pun cakap dalam keadaan sedih, itu apa yang kau nampak, Danny boy. Tapi tiap kali kau keluar rumah, opah selalu kena marah. Ni diorang dah halau opah sebab nak rumah tu. Daniel dalam keadaan tak percaya suruh nenek dia masuk kereta dan pulang ke rumah. Daniel akan settlekan lah, konon dia akan berbincang lah dengan kedua ibu bapanya, kenapa tiba-tiba halau nenek si Daniel ni. Lalu nenek Daniel bagi tahu, bukankah kamu nak cari hantu dekat kawasan sini? So Daniel macam tersedak sebab dia ingat akan pesan nenek dia, jangan datang kat tempat ni. Namun nenek Daniel hanya cakap lah, dah alang-alang Danny ada kat sini, jom opah temankan. So Daniel pun jam lah orang tua ni. Awal tadi bukan main halang aku, sekarang nak join pula. Redah je lah, fikir si Daniel. So Daniel pun meneruskan perjalanannya. So dalam 5 minit macam tu memandu, nenek Daniel bagi tahu yang dia lapar dan nak makan. So Daniel dalam otak dia fikir, potong lah, nak makan pula. Okey lah opah, kita gerak McD lah, makan kat situ. So nenek si Daniel pun setujulah dengan cadangan si Daniel ni kan, untuk makan dekat McD. Lalu Daniel pun buatlah U-turn, gerak ke kawasan pekan, bawa lah nenek dia makan McD. So seeloknya sampai dekat sana, so macam biasa Daniel pun order lah makanan untuk dia dan neneknya. So lepas dah order, diorang pun macam biasalah makan. Daniel pun sembang dengan nenek dia semua. Namun Daniel perasan yang pekerja-pekerja dekat McD tu semua usah pelik dekat si Daniel. Awal-awal Daniel macam malah nak layan lah, macam lantak korang lah, pandang apa kan. Namun lama kelamaan Daniel naik radang sebab nampak diorang berbisik-bisik sambil perhatikan Daniel. So Daniel pun apa lagi, terus bangun, pergi kat kaunter, start lah menjerit, korang ni apa hal pandang aku dengan nenek aku semacam. So pekerja McD pun terkejut lah. Diorang pun cakap, tak ada encik, kita orang mana ada pandang cik. Daniel pun balas, sudah ingat aku tak nampak walaupun nenek aku pakai macam tu, orang tua tu lagi kaya daripada korang, kau tahu tak? Sudah jerit si Daniel. So Daniel pun pergi ke meja makan dia and bagi tahu nenek, jom opah balik, biadab diorang ni. So nenek si Daniel pun balas, tak habis lagi ayam goreng McD ni. So Daniel pun cakap, tak apa, balik nanti Danny masak kan. Dan orang tengah mengamuk, fikir pasal ayam goreng McD pula. So Daniel dan neneknya pun masuklah ke dalam kereta and pulang ke rumah neneknya. Setibanya di rumah, kelihatan rumah gelap. Maknanya kedua ibu bapanya dah tidur lah tu. So Daniel dan nenek dia masuklah ke rumah, duduk dekat ruang tamu. Dan tiba-tiba nenek si Daniel pun bagi tahu Daniel, Danny, kau cakap tadi nak masakkan opah ayam goreng McD. Danny cakap, sudah, diingat pula. So Daniel pun cakap, opah, esok boleh tak? Danny penat lah, plus dah tengah malam ni, takkan nak makan ayam goreng tak? Tiba-tiba nenek Daniel menjerit, aku nak ayam goreng McD. Kau tipu aku. Daniel cakap, opah, apa hal ni? Sekadar ayam goreng sampai bising-bising ni. Dan disebabkan keadaan bising dekat ruang tamu tu, kedua ibu bapa Daniel pun keluarlah dari bilik sebab terkejut dengan jeritan tadi tu. Dan ayah si Daniel pun tanyalah, Daniel, apa hal tu menjerit? Dan Daniel pun cakap, tak, opah tu tiba nak makan ayam goreng McD. Dan lepas tu marah Daniel kan, sebab tak dapatkan dia ayam goreng McD tu. Dan lagi satu, nenek cakap Daddy dengan Mami halau nenek daripada rumah. Betul ke? Dan ibu Daniel yang sedang berdiri kat tepi tu pun rasa pelik. Mana ada kita orang halau? And kenapa opah kau tiba-tiba nak ayam goreng McD pula tengah-tengah malam? Daniel pun cakap, tak elok tipu Mami. Kan tadi jumpa opah dekat jalan Gombak Lama. Kan opah kata Mami and Daddy halau dia sebab nak rumah ni. Dan ibu dan ayah si Daniel ni pun pelik lah. Pandang sama sendiri, fikir bila pula kita halau mak? Tanya Roy pada si Jelina. Jelina pun cakap, itulah. So lepas Danny keluar, kita sembang, bergurau, mana ada halau. Kemudian ibu Daniel pun tanya Daniel, kau pergi mana?
Dan kau jemput siapa balik pulang ni? So Daniel pun cakap, apa mami ni? Daniel jumpa opah tu dekat jalan Gombak Lama tu, jalan sorang-sorang. So dalam keadaan tegang macam tu, tertiba kedengaran pintu bilik nenek si Daniel ni terbuka. Dan tiba-tiba ditanya soalan, korang ni dah kenapa memalam ni bising? Daniel time tu tergamam. Opah buat apa dalam bilik tu? Bukan opah dengan Daniel ke kat ruang tamu? Lalu nenek Daniel pun pandanglah dekat kawasan ruang tamu. Dan nenek Daniel cakap, Danny, mana ada orang dekat ruang tamu? So Daniel pun pandanglah ke arah ruang tamu dan tak kelihatan nenek Daniel ada dekat situ. Seperti mana yang dia dengan nenek dia tadi tengah duduk kat ruang tamu, tiada siapa-siapa dekat situ. Dan ada satu kawasan dekat ruang tamu, dia nampak dekat tingkap apa yang disangkakan opahnya bertukar rupa kepada makhluk yang menggerunkan. Muka berwajah tua, berkulat dan memandang ke arah Daniel sambil tersenyum dan tiba-tiba menghilangkan diri. And time tu Daniel terus dalam keadaan histeria, menjerit, menangis, meraung dan macam-macam lagi lah. And kemudian nenek si Daniel terus ke dapur, ambil air sambil membaca potongan ayat daripada Al-Quran dan menyimbah ke muka si Daniel. Dan tak lama kemudian Daniel pun pengsan. So pada keesokan harinya, bila Daniel sedar dia berada di dalam biliknya, lalu Daniel pun keluar tengok ibu, ayah dan juga neneknya berada di meja makan. So pada masa itu Daniel masih curiga lagi dengan neneknya, dengan apa yang terjadi pada malam semalam. Namun nenek si Daniel pun tanya, kau pergi mana semalam Danny? Bukan aku dah cakap dengan kau jangan pergi ke jalan tu pada waktu malam. Kenapa kau degil? Daniel hanya menundukkan kepalanya. Ibu dan ayah Daniel pun tegurlah si Daniel atas kelakuannya. Namun ayah si Daniel pun bagi tahulah dekat nenek si Daniel yang mak pergi cerita pasal jalan Gombak Lama tu. Kenapa? Daniel ni dia memang jenis yang bila dah dapat tahu pasal kisah-kisah yang menarik ke apa, dia akan buatlah benda-benda macam ni. So nenek si Daniel pun bagi tahulah, aku dah pesan dekat anak kau, kalau dia nak sangat tahu pasal kisah-kisah seram ni, kisah-kisah hantu ni, aku ceritakan. Tapi aku tak suruh dia pergi sana. Aku siap bagi amaran untuk jangan pergi ke sana. Namun si Daniel ni still degil and end up dia pergi sana and tak tahu apa benda yang dia bawa balik semalam tu. So walaupun Daniel dah nampak macam okey lah, tapi dia still ada macam lemah-lemah sikit kan. Dia macam tak lalu nak makan, mukanya masih pucat. Lalu nenek dia cakap, lepas mandi nanti opah akan kira macam pulih balik lah semangat si Daniel ni. So dikatakan yang nenek si Daniel ni dah biasa dengan kejadian-kejadian seperti ni. Ada je orang-orang kampung yang datang minta bantuan nenek Daniel ni untuk berubat semua benda. So selepas dah selesai berubat semua kan, so dia bukan proses sehari dua kan, dia mengambil masa juga lah, dekat seminggu macam tu tau. So selepas dah selesai berubat semua tu, so Daniel pun kembali balik pulih. Lalu lepas dah elok semua, Daniel pun tanyalah nenek dia, opah, kenapa sampai macam tu sekali Daniel kena? Selama ni Daniel buat paranormal tak pernah jadi macam tu. Lalu nenek si Daniel pun cakap, kadang disebabkan cara kita, mulut kita yang seakan-akan mencabar dia. Dia akan munculkan dirinya dalam keadaan yang Danny sendiri tak boleh nak bayangkan. So last-last opah dia sambil dia memulihkan semangat si Daniel ni, pada waktu yang sama nenek si Daniel ni pun rukyah lah kawasan rumah. Sebab apa? Nenek dia risau kod-kod makhluk tersebut masih berada di kawasan rumah. Yelah kan Daniel dah bawa makhluk tu masuk ke rumah. So macam cakap tadi lah, takut makhluk tersebut still berkeliaran dekat kawasan rumah. So selepas insiden tersebut, Daniel lebih berhati-hati dengan mulut dia serta tingkah lakunya. Namun lepas dah sekian lama macam tu, dan Daniel teringat akan kamera dia yang berada di dalam kereta. So Daniel pun pergilah ambil kamera dia and then keluarkan memory card, cucuk ke laptopnya. Kononnya nak edit lah video-video lama. Dan Daniel nampak ada video pada malam yang dia buat paranormal dekat jalan Gombak Lama. So Daniel pada awalnya dia terlupa yang dia rakam semua kejadian. So Daniel pun excited lah, walaupun dalam keadaan takut. Pada masa yang sama, dia nak tahu apa yang berada dengannya. So bila dia tengok balik footage tersebut, alangkah terkejutnya
sepanjang video kelihatan hanya Daniel seorang sahaja dalam video tersebut. Time dia berhenti kereta tengah jalan, dalam kereta bersembang. And benda yang paling menggerunkan apabila dia dekat McD, kereta dia park menghala McD lah. Okay, so kira kalau kau dalam kereta kau nampak si Daniel tengah makan dekat kawasan itu lah. Memang dekat lah jarak dia. Kelihatan Daniel sedang makan sorang-sorang. And lepas Daniel dah tengok semua footage tu, Daniel terus tutup laptop dia, tak nak fikir lagi pasal insiden tersebut. So Daniel pun terus terduduk and then fikirkan apa sebenarnya yang dah berlaku pada malam itu. So sambil si Daniel ni duk terfikir apa yang dah berlaku semua tu, sambil tu dia pandang lah dekat luar tingkap dia. So tempat yang dia buat kerja tu, meja depan dia direct tingkap. So memang boleh nampak luar lah. And dia pandang lah jalan utama. Sebab apa? Bilik dia, tingkap bilik dia menghala ke jalan utama. Satu menghala ke KL and satu lagi menghala ke Jalan Gombak Lama. So sambil dia tengok luar tu, dia teringat momen-momen di mana dia keluar, dia park tepi, lepas tu buat U-turn lah, pergi ke Jalan Gombak Lama lah dengan insiden yang menyeramkan. So dia terfikirlah, dia macam ibarat macam flashback yang tu kan. Namun setelah lama dia duduk termenung dekat luar tingkap tu, tiba-tiba Daniel nampak seolah-olah ada orang yang berdiri di bahu jalan tersebut memandang ke tingkap Daniel. Daniel terus tutup tingkapnya dan keluar daripada bilik tu and lepak dengan ibu bapanya yang sedang berada di ruang tamu. So, apa yang Daniel nampak adalah makhluk yang sama memakai baju nenek dia yang sedang berdiri di luar sambil memandang dan senyum ke arah Daniel. Alright gang, aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. So, apa pendapat korang? Seram tak? Uish, bagi aku, time aku dengar pasal kisah ni, aku naik risau weh. Sebab apa? Aku pernah pergi Gombak dekat area-area Batu 12 sana tu. And bila malam aku cakap dengan kau, yes, tempat tu memang sunyi dan seram weh. Dia lain macam lah, dia punya environment dia dekat situ. And kira bagi aku si Daniel ni hati kering gak lah sanggup pergi shoot memalam dekat Jalan Gombak tu. Aku tak berani weh. Sebab tu aku hanya rekod dalam studio je. Alright. So aku harap korang bolehlah ambil pengajaran daripada kisah yang aku kongsikan pada hari ini. So seperti biasa, kalau korang suka dengan konten yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini, jangan lupa tekan butang like yang ada di bawah. And juga kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video aku yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.